Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Ini merupakan perbincangan kita yang terakhir pada semester ini. Kalau anda masih ingat lagi pada minggu-minggu yang terdahulu, saya pernah membincangkan bagaimana perkembangan dan perubahan sastra. Walaupun sastra dikelaskan sebagai karya bertulis oleh ramai para sarjana, namun kalau kita lihat sejarah, kita boleh lihat bahawa sastra sebenarnya bukan bermula dengan sastra bertulis. Dia adalah sastra lisan. Namun perkembangan teknologi, perkembangan masyarakat yang tahu membaca, kemudian mereka menyatakan bahawa sastra itu adalah bahasa yang bertulis. Jadi daripada konteks itu, saya juga telah membincangkan bagaimana dengan perkembangan teknologi pada masa kini, kita boleh katakan bahawa sastra itu juga boleh dipindahkan menjadi bahasa visual, dan tidak salah kalau bahasa-bahasa visual seperti perfilman itu juga merupakan sebahagian daripada sastra. Apatah lagi kalau karya-karya sastra lisan yang kemudian dipindahkan bertulis, kemudian dipindahkan ke medium filem, dikatakan sebagai sastra bentuk sastra juga. So sebagai merangkumi perbincangan itu, saya ingin membicarakan sedikit sejarah industri filem, sejarah industri filem. Ini adalah untuk anda semua, sebab ada di antara anda nanti yang akan major ke penulisan, akan major ke teater, ke tarian, dan ada paper-paper yang tidak anda ambil untuk yang berkaitan dengan perfilman. Hari ini kita nak bincang tentang sejarah bermulanya filem ataupun sinema. Lepas tu kita nak cerita sikit teknologi perfilman kamera. Kamera filem, kalau untuk makluman anda dahulu bahawa dulu kamera adalah kebanyakannya pada awal-awal pembuatan adalah still sahaja, iaitu pegon, image tidak bergerak. Kemudian apabila kamera ini mampu merakamkan image bergerak, maka wujudlah cerita. Terdapat orang-orang ataupun individu-individu yang merasakan bahawa harus dirakamkan aktiviti-aktiviti harian manusia, kemudian menjadi sebuah cerita. So, rakaman imej bergerak campur naratif cerita, inilah yang mewujudkan sinema. Rakaman imej bergerak campur naratif ataupun penceritaan, ini yang mewujudkan sinema. Ini adalah antara kamera-kamera yang ada pada masa dahulu dan masa sekarang, dan sekarang ini kalau kita lihat dia telah berkembang menjadi satu dari segi teknologinya, banyak perubahan-perubahan kamera yang telah berlaku dan kita akan lihat nanti. So, bagaimana kamera tercipta? Pada peringkat awalnya wujud penciptaan kamera oleh Thomas Alva Edison. Kemudian apabila adik-beradik Lumiere Brothers ni nak mendapatkan maklumat ataupun pengetahuan bagaimana kamera tersebut dia nak bawa balik dan sebagainya, tidak dibenarkan oleh Thomas Alva Edison ni, mereka telah mencipta kamera mereka sendiri. So ketika awal-awal wujudlah persaingan antara Lumiere Brothers dan juga Thomas Alva Edison. Kita pergi ke belakang sedikit, bagaimana tercipta kamera. Kita ada Magic Lanterns pada tahun 1646, Magic Lanterns, yang mana dengan Magic Lanterns ini kita boleh diselitkan image, terbentuk bayang-bayang gambar yang diletakkan di hadapan lantern tersebut ataupun cahaya tersebut. Lepas itu kita ada pena kinetiscope, iaitu Joseph dan seorang fizikus Belgium. Dia telah mencipta satu alat yang bergerak, dan melihat seolah-olah dari celah-celah lubang tersebut dia melihat kamera pergerakan image yang terbentuk, terbentuk bila dipusingkan pena kinetiscope tersebut. Kemudian kita ada zoom periscope. Yang ini kalau kita lihat dalam filem-filem bagaimana cahaya menyebabkan kita nampak image seolah-olah bergerak. Pada tahun 1891, Thomas Edison telah mencipta kamera untuk merakam imej bergerak lah. Sebelum ini memang ada kamera-kamera untuk merakam imej pegon ataupun still foto. So, cabaran yang paling besar adalah untuk melihat imej tersebut. So, mereka telah mencipta kinetoskop, yang pada tahun 1889-1891.
Cuma nak tengok alat ini dia memerlukan satu satu orang satu. Dia seperti melihat macam mengendap orang, ya. Terpaksa mengendap orang. Kalau anda lihat filem Charlie Chaplin, ya, filem Charlie Chaplin pernah ditunjukkan bagaimana orang beratur dan melihat image bergerak ni ataupun kinetoskop ni. Masih ingat lagi tadi yang saya sebutkan apabila Lehman Brothers cuba mendapatkan kamera tersebut daripada Thomas Alva Edison dan Thomas Alva Edison tidak beri, kan? Akhirnya satu perkembangan teknologi telah berlaku dihasilkan oleh Lehman Brothers, iaitu mereka telah menghasilkan sinematograf di mana kamera filem digabungkan dengan projektor, ya, kamera filem dijadikan projektor. So ini satu pembaharuan. Kalau kinetoskop hanya satu orang saja yang boleh menonton filem, tetapi dengan projektor ramai orang boleh menonton pada satu-satu masa. Kameranya lebih ringan, ya. So mereka telah merakamkan image bergerak dan menayangkannya secara komersial pada 28 Disember 1895 di Grand Cafe on Paris Boulevard. Hari lahirnya sinema. So ini kita boleh katakan satu sinema telah lahir apabila mereka telah menayangkan image bergerak di hadapan penonton. So kamera tersebut dia menggunakan filem 35mm, 35mm, ya. Dengan kelajuan 16 frame per second. Maknanya lebih laju lah, sebab tu kita lihat pergerakan manusia dia lebih laju ketika kita baca Charlie Chaplin. Antara filem-filem awal Lehman Brothers ni yang menunjukkan lahirnya sinema adalah seperti Workers Leaving the Lumiere's Factories 1895, lepas tu Arrival of Train at La Ciotat, The Gardener or the Sprinkle and Smoking the Opium. Ini adalah antara gambar-gambar rakaman yang telah dibuat oleh Lehman Brothers menggunakan kamera mereka, ya, CinemaScope. Persaingan ini juga menyebabkan Thomas Alva Edison dan juga orang-orang di bawahnya mendapati bahawa kamera juga harus boleh digunakan untuk menghasilkan cerita ataupun penceritaan. So pada tahun 1903 mereka telah menghasilkan satu filem, iaitu The Great Train Robbery, ya, durasi selama 12 minit. Saya harap anda boleh lihat filem The Great Train Robbery ini, yang mana produsernya adalah Thomas Alva Edison sendiri dan arahan cameraman Edwin S. Porter. So filem Great Train Robbery ini masih ada lagi, boleh tengok di YouTube, ya, ada mereka buat coloring sedikit pada image filem tersebut. Seterusnya adalah perkembangan filem daripada filem bisu. Sebelum itu kita tahu bahawa kamera itu hanya untuk merakam saja, tidak ada sound, ya, tidak ada bunyi ataupun music, ya. So mereka panggil itu sebagai filem bisu, silent era. Music tidak boleh dirakamkan. So kalau mereka menayangkan filem-filem tersebut akan diiringi dengan persembahan piano di bawah pentas. Namun begitu pada 1923 wujudlah filem yang bercakap, Talkies era, ya. Ada juga filem-filem dengan kesan khas yang dibuat oleh yang ditayangkan melalui kinetoskop. Contohnya The Execution of Mary, Queen of Scots, ya. The Vanishing Lady, A Trip to the Moon, Judge Malice. Ini sangat terkenal, A Trip to the Moon 1902. Untuk pengetahuan anda, Judge Malice ni dia adalah seorang ahli silap mata. So dia telah menggunakan kamera untuk menghasilkan kesan-kesan khas, ya, pendaratan, contohnya pendaratan manusia di bulan dengan cara yang kelakar dengan menggunakan image teknik superimpose. Kita pergi kepada sejarah kamera. Seperti yang saya sebutkan, dahulu kamera kita menggunakan filem. Kalau anda pernah lihat negatif filem untuk kamera still, ya, begitulah lebih kurang bentuknya. Ya, semua kamera menggunakan filem pada awalnya 35mm, 16mm. Filem tersebut harus diekspos, ya, diproses. Diproses, kemudian baru boleh ditonton melalui projektor. Selepas itu kita tahu bahawa mereka telah menghasilkan kamera yang menggunakan tape, ya, ataupun video yang kita panggil sekarang. Ini dia tadi kamera filem. Pada awal-awalnya kita boleh lihat bagaimana kamera filem menggunakan negatif. Sangat susah untuk memprosesnya, kosnya agak mahal. Kemudian perkembangan peringkat seterusnya, mereka menggantikan filem itu dengan tape, video tape.
ya, DV60 Sony ini semua. Dan saya pernah melalui zaman-zaman inilah. Di bilik saya pun ada tape. So kalau tak silap saya, harga tape ni agak mahal, dalam 20 lebih, ada yang 12 lepas turun dan sebagainya, dan akhir mereka tidak gunakan. So mereka pakai tape, ya. Tapi sebelum itu memang ada VHS lah, okey. So kamera video yang terawal sebenarnya dia tidak boleh merakam. Ya, kamera itu sendiri tidak boleh merakam. Tetapi kalau anda lihat di dalam gambar ini bagaimana cameraman terpaksa membawa satu alat backpack di belakang ini, sebenarnya ini adalah untuk alat rakaman, ya. Kamera itu sendiri tidak boleh merakam. So bila mereka merakam, rakaman itu akan dibuat di belakang ini, ya. Jangan nampak wire ni. So agak berat sedikit lah. So kamera berasingan dengan recorder. Ini adalah kamera-kamera video yang terawal, yang mana seperti mana saya sebutkan tadi, kamera ni tidak boleh merakam, you terpaksa bawa backpack, dan rakaman itu dibuat di dalam beg khas lagi, ya. Beg khas, so kena bawa dua barang, satu kamera, satu alat perakam. Ini contoh dia, ya. Contohnya apabila anda nak merakam, anda terpaksa membawa satu beg. Kalau anda perasan ada satu wire daripada ini untuk pergi ke alat rakaman tersebut. Ini dia, ya. Dia pakai VCR. Namun begitu, selepas itu wujud satu mereka berjaya menggabungkan kamera dengan perakam tersebut. Itu kita panggil dia camcorder, kamera dan recorder. Dia analog lah, dia menggunakan tape. Dulu ada yang pakai mini VHS, video head camcorder kita panggil. Lepas tu ada Sony Betacam. Ini zaman-zaman dahulu kamera sangat besar dan sangat berat, ya, sebab dia menggabungkan dua benda, iaitu rakaman, alat perakam dan juga kamera. So kita panggil dia camcorder. Daripada sebuah kamera yang berat, iaitu Sony Betacam, kemudian ada Sony Handycam. Kalau anda perasan, dia dah gunakan perkataan handycam, ya, iaitu video aid. Handy ni maknanya senang dikendalikan, ringan. 985. Dari kamera besar JVC, kita akan melihat bagaimana mereka menggunakan video head yang tape yang besar tersebut dan jadi compact. Ni pakai tape lagi lah. VHS ni compact. Tape tapi dia compact. Tape tidak besar sangat. So ini daripada analog, kemudian muncullah DV cam, digital video cam. Digital video cam. Ketika ini belum HD lagi. Dia masih lagi 720, ya, belum HD lagi. So menggunakan DV tape, ya, ada yang besar, ada yang kecil. Ada digital 8 1999. Peringkat seterusnya daripada digital video kepada HD. HD ni maksudnya adalah high definition, yang mana kita panggil sekarang 2K lah, ya. 2K 1080, hampir-hampir 2K 1920 1080. So dulunya analog, kita masih dia panggil digital, tapi dia belum lagi high definition, dia hanya 720, So bila satu kelemahan ni adalah apabila dari tape anda pindahkan, anda transfer buat movie, dia punya quality image dia memang akan di downgrade sikit lah, ataupun quality image dia jatuh sedikit, ya, sebab asal-asalnya definition sangat rendah. Kemudian muncul 3D camera, ya. 3D camera ni telah yang paling terkenal lah bila Avatar buat 3D menggunakan stereoscopic. Mereka menggunakan 3D camera. Kalau anda perasan sini, 3D camera menggunakan dua lensa, ya. Satu lensa sini, nampaknya ada dua lensa. So dia seperti 3D. Kita kalau kena memakai spek cermata khas, kita akan nampak seolah image itu berada di hadapan kita. Dan ada kamera-kamera yang kecil sebenarnya menggunakan rakaman 3D, ya, namun tidak begitu popular. Sebab apa tidak begitu popular? Sebab untuk melihat hasil rakaman 3D ni kita perlukan TV khas. Ketika 2011 TV khas ni belum banyak lagi dihasilkan. Even apabila 2018 ke 16 itu, walaupun ada TV 3D yang sibuk mereka promote, namun TV 3D tidak boleh pergi jauh lagi. Tidak boleh pergi jauh.
perkembangan 3D ni sangat unik. Nanti kita bincangkan di masa-masa akan datang. Kita lihat bagaimana perubahan saiz rakaman ataupun saiz tape pita rakaman daripada saiz besar kepada saiz kecil. Pada tahun 91 kita ada U-matic tape. Ni orang-orang lama tahulah, saya pun tidak pernah mengalami zaman tu. Lepas tu ada Betamax, Sony Betamax nombor 75. Kemudian ada video home system. Yang ini sangat popular, video home system ni. Kita boleh tonton dia melalui video cassette recorder, video cassette player. VHS ni sangat popular. Saya sempat lagi untuk menyaksikan ataupun menggunakan VHS ini untuk tayangan-tayangan filem, tayangan filem kita sewa VHS ini di kedai-kedai dengan harga RM3, dalam masa 3-4 hari kita kena pulangkan balik, Kemudian mereka tape sebut makin lama makin kecil. Lepas tu HI8 tape 1985, kecil sedikit daripada VHS. Kemudian DVD tape lagi kecil. Kalau siapa-siapa nak tengok kamera-kamera ini, saya ada di bilik saya, boleh tengok. Tapi saya yakin anda juga pernah melalui zaman ini. Dari tape besar ke tape kecil, pita rakaman kecil, kaset. Kemudian mereka menggunakan memory card, memory. Sony pun pakai memory. Saya ingat kita ada SDA-CAM AX memory dan juga hard disk, So sekarang ini mereka pakai hard disk, dah tidak dengan memory dan juga hard disk. So perubahan-perubahan ini menunjukkan bahawa alat-alat rakaman ataupun hard disk drive ni semakin terkenal. Dan memory ni ada digunakan, tetapi semakin lama kamera itu sendiri, saiz dia macam komputer, makin lama makin besar, boleh merakam dan kita boleh transfer pindah anytime saja untuk ke mana-mana dalam bentuk digital. So camera storage ini daripada filem, kita ingat lagi tadi kita menggunakan negatif filem, lepas tu ada magnetic tape, lepas tu kaset, ada satu peringkat menggunakan DVD RAM, ini satu peringkat 85 yang popular sekejap saja. Lepas tu memory stick, semua orang pakai memory stick ataupun card memory. Kemudian pakai hard disk dan external hard drive. So ini adalah satu perubahan yang kita rasa berlaku dan akan datang. Memang kemungkinan besar HDD ni akan terus kekal, rakaman digital sebab senang, mudah dan dibawa dan boleh transfer ke komputer bila masa sahaja. Okey, kita lihat perkembangan video tape recorder kepada video cassette recorder. Video tape kepada video cassette ada beza dia sikit. Ini video tape recorder. Kalau kita lihat dahulu video tape ni sangat besar. Ada untuk pusing dan sebagainya di sini. Ini macam kita mainkan semula di TV lah. MPEG 96. Kemudian ada video cassette recorder yang mana kita pakai Sony Betamax. Dia saiz macam VHS juga yang pernah anda nampak. Perlukan perakam. Ini satu teknologi yang berada di pasaran pada 1975. Mereka menggunakan kaset, kaset recorder. Sony adalah antara syarikat gergasi yang masih ada sampai sekarang dan mereka masih dengan teknologi-teknologi yang advance yang melalui zaman membuat R&D untuk dalam bidang digital ataupun visual, tape, hard disk, camera dan sebagainya. Kemudian pada tahun 1975 ada VCR JVC. Ini dah biasalah VCR ni, video cassette recorder ni. Cuma alat dia masih besar lagi. So dia buka dan dia boleh rakam. Ini video cassette recorder. Selepas video cassette recorder, kita tahu kita berubah kepada VCD, video compact disc. Kemudian DVD, digital video disc. Masih lagi ada di pasaran. VCD ni orang dah tak pakai lagi lah. Sebab VCD kualiti dia sangat rendah, memory, storage dia sangat rendah. DVD, kita boleh menonton filem dengan kualiti 2K, agak bagus sedikit di pasaran. So untuk makluman anda, VCD berada di pasaran pada 1993, DVD pada 1995, tidak banyak beza. Sebab itu di Hollywood, saya tidak nampak mereka menggunakan VCD, sebab cepat sangat. So segala-gala movie yang dijual, dirakam, kemudian mereka sewakan dalam bentuk DVD terus. Malaysia memang zaman VCD itu sangat lama sedikit. Selepas DVD ada Blu-ray. Blu-ray ni macam disk juga, tetapi mereka punya storage Blu-ray sangat tinggi, iaitu 25 GB satu layer saja.
ya, berbanding dengan storage DVD 4.7 GB. So bayangkan dengan 25 GB kita boleh merakam atau menyimpan image tu dengan kualiti dengan yang lebih tinggi. Pada awalnya, ya, pemain Blu-ray ni, tape untuk VCD, DVD Blu-ray ni sangat mahal. Ya, saya masih ingat lagi harganya sampai 3-4 ribu. Dan zaman tu terlalu cepat. Apabila kemudian beberapa tahun kemudian harga Blu-ray dah semakin rendah. Ya, even kalau nak beli tape dia pun, nak beli DVD dia pun sangat mahal. Ada sampai 200-300 ringgit. Ya. So kita tengok bagaimana perubahan-perubahan storage ini ataupun pemain-pemain ini. Kita ada video tape recorder, kita ada video cassette recorder, kita ada VCD, kemudian DVD, kemudian Blu-ray, ya. So masa depan ketika ni kita tengok bahawa kebanyakan dalam bentuk digital, ramai yang tidak lagi menyimpan Blu-ray ataupun DVD dan mereka menggunakan streaming digital, ya, streaming digital dan menyimpan dalam hard disk sahaja. So banyak kedai-kedai video ataupun kedai-kedai DVD yang telah ditutup. Dulu kita ada Speedy Video, ya, sudah tutup. Dan anda mungkin akan susah nampak dan tidak ada lagi kedai-kedai DVD sebab segala-galanya dalam bentuk digital dan orang boleh mendownload ataupun memuat turun movie melalui digital platform. Seterusnya kita pergi ke filem tempatan. Kenali filem tempatan. Untuk maklumat anda, sejarah filem tempatan bermula di Singapura pada tahun 1933, ya, dengan sebuah filem Laila Majnun. Untuk maklumat anda, filem ini hanya poster saja. Dia ada dua version. Satu lakonan Nordin Ahmad yang dibuat kemudian, ya. Tapi yang filem awal ini tidak pernah dijumpai. Hilang begitu saja. Satu khazanah yang berharga telah hilang, ya, telah hilang. Tidak pernah dituntun. Piramli sendiri pun tidak dapat menuntun filem Laila Majnun ini. Era emas filem tempatan di Singapura sebenarnya dikawal oleh Shaw Brothers. Semua orang boleh tahu bahawa Shaw Brothers ini merupakan sebuah syarikat perfilman yang terbesar di Singapura. Kemudian mereka ada rival mereka sendiri, iaitu Cathay Chris Film. Cathay Chris Film. Shaw Brothers ni banyak menghasilkan filem-filem. Kalau kita lihat zaman-zaman saya kecil, bila SB ni biasanya dia lebih moden sedikit. Walaupun ada filem-filem purba tapi lebih moden. Cathay Chris ni biasanya filem-filem dia agak banyak filem-filem purba lah, macam Nordin Ahmad, ya. Laksmana mati filem-filem contohnya Lancang Kuning, ya, Jebat. Boleh tengok Cathay Chris, ya. Ini adalah filem pertama Shaw Brothers lepas Jepun menyerah kalah, iaitu Seruan Merdeka. Seruan Merdeka pada tahun 1947. Walaupun filem Shaw Brothers ini telah ditayangkan awal sebelum tersebut, tetapi mereka bergerak lebih aktif pada lepas era zaman Jepun. Tidak mahu mengaku kalah, Shaw Brothers ada pesaing dia, iaitu Cathay Chris. Ya, Cathay Chris. Mereka telah menghasilkan filem pertama mereka pada tahun 1953. Dalam bentuk berwarna, iaitu bertajuk Buluh Perindu. Maknanya filem warna ini sudah wujud awal lagi, ya. Walaupun kita lihat tahun 70-an banyak filem-filem hitam putih, tapi pada tahun 50-an sebenarnya filem warna telah wujud. Untuk maklumat anda, ketika itu kita menggunakan negatif filem. So untuk memproses filem, menjadikan dia warna dan sebagainya adalah sangat mahal. Sebab itu ketika era filem Piramli tidak ada filem-filem warna sebenarnya, ya. Filem Piramli semua hitam putih. Piramli sendiri ingin menghasilkan filem warna, namun sehingga akhir hayatnya dia tidak dapat menghasilkan filem tersebut sebab kos sangat mahal. Penonton ketika itu pun sangat limited, ya. So ini adalah antara bintang-bintang legenda. Semua orang kenal, ya, bintang-bintang legenda, saya pasti. Sebab filem dia terus ditayangkan. Piramli, Azhata, S. Samsudin. Dan filem Bujang Lapuk, ya. Kita tahu filem ini sangat terkenal. Seterusnya, kita ada ramai pelakon-pelakon. Saya harap anda boleh mencari siapakah mereka ini, ya. Ini Nordin Ahmad, seorang hero yang banyak berlakon dalam filem Cathay Chris. Sebelum itu beliau berada di Shaw Brothers. Namun begitu
Aura P. Ramlee dan pelakon-pelakon lain banyak menyebabkan beliau tidak dapat menjadi hero. Dan P. Ramlee nampak bakat dia dan akhirnya mungkin dengan nasihat P. Ramlee, ya, P. Ramlee menasihatkan agar Nordin Ahmad berhijrah ke Cathay Chris, dan sana Cathay Chris beliau menjadi banyak filem-filem beliau, lakonan beliau ditayangkan ataupun beliau banyak berlakon filem-filem di bawah Cathay menjadi hero. Ini adalah Haji Mahadi. Haji Mahadi. Nama dia Haji Mahadi. Ada yang saya dengar beliau telah menggunakan haji pada peringkat umur muda. So apabila dia berlakon, orang masih memanggil Haji Mahadi. Ini Ghazali Sumantri. Kalau siapa lihat filem Pak Maon, ya, ataupun filem Doremi, ini adalah menantu pada Pak Maon lah, ya. So ini adalah M. Amin, ini Ahmad Mahmud, dan ini memang kita kenal, ya, Jin Samsudin, tokoh perfilman yang telah meninggal dunia, ya, saya rasa dalam 3-4 tahun kebelakangan ni, kalau tak silap saya, ya. Semua orang kenal Mahmud Jun, Syarif Dol, ya, Eskandar Risman. Ini siapa ni? Pergi cari, ya. Siapa? Ini kalau berlakon selalu jadi jahat. Okey. Seterusnya kita ada pelakon-pelakon bintang legenda, pelakon komedi tahun 50-an, 60-an, ya. Siapa kenal ini? Ini adalah pelakon Labu Labi. Ini Mak Sentul, ini White Sati, ya. White Sati, nama dia White Sati, gelaran lah. Dia pernah berlakon banyak filem kelakar, ya, Badang, dan dia alhamdulillah masih hidup lagi. Begitu juga Mak Sentul. Seterusnya ini adalah bintang-bintang legenda pelakon komedi dalam 50-an. Saya yakin anda kenal tokoh-tokoh ini, ya. Mereka lah yang telah memberi hiburan kita dalam bentuk cerita sinema pada tahun 50-an 60-an sehingga hari ini. Pelakon era 60-an 70-an, kita ada Hel Amir, ya. Hel Amir seorang penyanyi dan juga pelakon. Kita ada Ed Osmera. Kita ada Yusuf Haslam. Yusuf Haslam, seorang jutawan filem. Kita ada, ini adalah bapa arwah Husain Abu Hassan, iaitu bapa kepada Faizal Husin, ya. Ini antara filem-filem 80-an yang sangat terkenal, ya. Kita ada filem Tuan Badul, ya, Tuan Badul. Kita ada Mekanik, kita ada Azura, kita ada Ali Setan, kita ada Adik Manja. Tahun 80-an, filem-filem mereka sangat simple tetapi memberi kesan kepada masyarakat, dan masih lagi kalau anda lihat contohnya filem Adik Manja dan Mekanik ini, ya, masih lagi sesuai dengan tema-tema pada hari ini. Tahun 90-an, 2000, tahun 70-an, 80-an, memang banyak filem yang dihasilkan, namun tidak sebanyak pada tahun 2000. Tahun 90-an ni kita boleh mengenang jasa Yusuf Aslam, ya. Sebab Yusuf Aslam ni telah menjadi satu pemangkin. Kalau tahun 70-an Dede M. Burhan, tahun 90-an kita boleh anggap sebagai zaman Yusuf Aslam apabila beliau menghasilkan filem iaitu Bayangan Maut, sebuah filem aksi, ada drama sedikit, ya, berlakon dengan menggunakan pelakon-pelakon popular, penyanyi popular, ya. Ada musical sedikit iaitu Ella. So Bayangan Maut ini dia berjaya menyebabkan box office. Kemudian munculnya filem Sembilu ini menyebabkan industri filem di Malaysia terus berkembang. Kerana filem Yusuf Aslam ini telah mencapai kutipan box office. So ramai produser-produser atau pelabur-pelabur melihat bahawa industri filem mempunyai potensi untuk diceburi. Kemudian kita ada filem-filem seperti Lala Isabella yang dikeluarkan oleh Tangan Unggul. Ketika itu Astro pun menghasilkan filem. Kita ada filem Bully yang Grand Brilliance, KL Menjerit, ini juga dihasilkan oleh Tangan Unggul ataupun sekalian Astro Show. Ini antara filem box office. Saya pasti anda ingat apabila Samsul Yusof menghasilkan filem KL Gangster. Dia memang menjadi hype lah, gempak lah orang kata. Apabila adegan aksinya memang bagi kita apabila menonton dia sangat dahsyat, ya, ketika itulah, ya. Kita ada filem Adnan Sempit yang dikeluarkan Metroval. Lepas tu kita ada KRU, ya, KRU dengan filem-filem yang menggunakan CGI. Lepas tu kita ada filem Ombak Rindu, di mana filem Ombak Rindu kutipannya lebih daripada 10 juta.
Siapa sangka sebuah filem cinta, ya, romantik, tiba-tiba bila tayangkan boleh mencecah kutipan lebih daripada 10 juta. Ini adalah filem-filem yang menggunakan imej CGI, imej jalanan komputer. Kita harus memberi satu penghargaan kepada Aziz Osman. Bila pada tahun awal 90-an beliau dengan beraninya telah menghasilkan filem XX3. So filem ini kalau anda tonton sehingga sekarang, dia memang sebuah filem yang sangat menarik. Kemudian Yusri Kiaru melalui Kiaru Studios telah menghasilkan Cicak Man Super Adiwira. Walaupun sebenarnya Adiwira telah ada dalam CCTV yang kita pernah hasilkan, tetapi Cicak Man telah memberi satu impact baru, ya, apabila teknik imej jalanan komputer ni belum pernah dibuat oleh filem-filem tempatan. Seterusnya, terus mereka menghasilkan filem Majika yang memenangi filem terbaik. Dan kemudian ada filem-filem dengan kerjasama luar negara buat Mantra. Kalau tak silap saya, hero dia Tomok ni. Kita ada animasi 2D, iaitu Silat Legenda, Putih, Budak Lapuk, ya. So kalau kita tengok filem Budak Lapuk ni, dan juga Silat Putih, animasi ketika itu sudah ada produser-produser, pembikin filem yang berani menghasilkan animasi. Filem animasi ni satu filem yang sangat mahal untuk dihasilkan dan kutipannya tidak seberapa ketika itu. Namun pada tahun 2009 terdapat anak muda daripada Multimedia University yang bergabung untuk menghasilkan sebuah filem animasi 3D yang pertama, iaitu Geng Pengembaraan Bermula. Untuk pengetahuan anda, Geng Pengembaraan Bermula ini watak utamanya sebenarnya bukan dahulunya bukannya dia memfokuskan Upin dan Ipin, namun Haji Burhanuddin yang memiliki Leskopak ini melihat budak-budak kanak-kanak suka kepada watak-watak kanak-kanak, so mereka buat Upin dan Ipin untuk siri TV. So Geng Pengembaraan Bermula ini ada Kak Ros, ada Gelung Besar dan ada Upin dan Ipin, dan sehingga sekarang ni jenama Upin dan Ipin sangat terkenal. Dan filem ini pada tahun 2009 ditayangkan, dia menjadi suatu fenomena. Sebab sebelum ini kita menghasilkan filem animasi 2D, tidak dapat sambutan. Tapi dengan Geng Pengembaraan Bermula, semua orang terkejut kerana filem ini dihasilkan dengan sangat baik, ya, dengan sangat baik. Walaupun wujud kekangan teknologi, tetapi Malaysia membuktikan, anak-anak muda daripada Multimedia University, mereka membuktikan bahawa mereka berjaya menghasilkan sebuah filem 3D yang berkualiti, dan masih kekal hingga sekarang. Kita ada Seafood, satu animasi kemudian dihasilkan oleh syarikat-syarikat animasi. Kejadian Penalipin ini menyebabkan banyak syarikat animasi menghasilkan filem-filem lain seperti Seafood, Bola Kampung, ya. Namun begitu, kutipan filem tidak sebaik Upin dan Ipin lah. Secara ringkas, kita cerita sedikit berkaitan dengan proses pembikinan filem. Namun begitu, kita berharap lepas COVID-19 ini, apabila anda masuk ke kampus, ya, anda mengikuti pengajian-pengajian biasa, ya, secara biasa seperti dahulu, anda akan dapat melalui proses pembikinan filem pendek, ya. Namun begitu, izinkan saya terangkan dah sedikit-sedikitlah proses pembikinan filem. Anda boleh baca buku-buku berkaitan pembikinan filem. Saya sendiri ada menghasilkan buku berkaitan dengan skrip ke skrin. Ya, boleh baca, boleh cari buku saya di library. So kalau kita lihat proses pembikinan filem dimulakan dengan skrip. Shooting. Ada yang buat lepas tu bila dah skrip ni, ada proses-proses lah pembangunan skrip. Kemudian kita ada proses pra-produksi, iaitu pilih pengarah, pelakon dan kru. Banyak lagi proses-proses tu. Ini cuba kita ringkaskan saja. Shooting ada yang makan masa 15-40 hari untuk filem-filem cerita. Kalau kita buat filem-filem pendek, ada yang shoot sama 1-2 hari pun siap, ya. Ataupun ada yang buat sampai seminggu. So editing, secara ringkasnya editing ni adalah kita pilih shot, ya. Kita pilih shot, kita cantumkan, walaupun sebenarnya bukanlah cantumkan tu nanti kata cantum, tapi kasar dia lah kita cantumkan gambar-gambar tadi tu menjadi sebuah cerita. Lepas tu kita masukkan bunyi. Ini secara ringkas supaya anda faham, ya, proses pembikinan filem ni secara ringkas. Nanti bila anda belajar proses pra-produksi, produksi dan post production, kita akan explain, kita akan elaborate more about this process. Ini dia, ya. Panjang sedikit lah. Mengenai idea skrip, kita tahu bahawa pembikinan filem ini dia sangat mencabar. Yang pertama adalah pembiayaan kewangan. Sebab
Kita tahu kalau kita membuat filem cerita, risiko dia sangat tinggi. Risiko sangat tinggi, jadi tak ramai produser-produser yang berani untuk melabur, dan mereka apatali kalau melihat industri filem ada pasang surutnya. Ketika industri ini bagus, ramai akan melabur. Namun bila bila filem ada yang makin lama fail di pasaran dengan kos 500, 1 juta, 2 juta masih tidak dapat pulangan, so mereka akan menarik diri, ya. Ini adalah antara bahagian-bahagian kreatif produksi, kru-kru produksi yang masih ada. Siapakah mereka yang terlibat? Kita sedikit siapa yang terlibat. Okay, kita ada pengarah, kita ada producer, kita ada DOP. DOP ni director of photography, cameraman. Walaupun orang kata cameraman ni berbeza dengan DOP. Ya, memang beza sebenarnya. DOP ni dia yang merancang keseluruhan. Dia cameraman, ada yang kata dia pegang kamera sahaja. Okay, kita ada production designer, kita ada pereker set, kita ada pereker props, kita ada pereker kostum, penyelia pakaian, pengurus produksi, apa lagi? Banyak lagi. Kita ada pengurus lokasi, penyelia skrip, kita ada pengarah, operator kamera, editor, kita ada gaffer, kita ada boomman, key grip, production assistant. So banyak lagi sebenarnya kalau kita nak senaraikan, banyak. Kalau anda ini, saya harap anda pergi bila tentu sebuah filem, tengok kredit title sampai hujung. Berapa ramai yang terlibat dalam industri perfilman. Kalau Hollywood tu sampai habis 3-4 lagu baru habis kredit title tersebut, dalam filem-filem besar yang mega bajet. Kita masih menghadapi cabaran dalam bidang filem ni, terutama penulis skrip. Saya nak cerita sedikit tentang kerjaya dan penulis skrip. Sebab saya mengajar pelajar-pelajar adalah subjek untuk penulisan skrip. So ini antara kadar bayaran skrip untuk drama telemovie 1 jam 30 minit ya. Telemovie ni television movie ataupun filem untuk television, yang mana kalau anda menghasilkan filem bayaran 3,000 5,000. Ini bayaran minimum lah, bayaran maksimum 5,000. Ada yang dapat 7,000, ada yang dapat 2,000, ada yang dapat 1,000. Tengok bergantung ya. Tapi ini antara purata yang biasa dibuat ya. Sama kalau anda baru, mungkin anda dapat 1,500, 2,000 ya, baru mencepat jenak. Seterusnya bayar skrip drama, doku, TV bersiri 13 episod setengah jam. 8,000 yang rupiah ini lamsam lah. Maknanya boleh lagi runding. Sebenarnya agak menarik sebenarnya kalau anda mempunyai seorang yang rajin, mempunyai keinginan untuk jual skrip. Bayaran dia agak mahal. So ini bayaran skrip filem 10,000 15,000. Sebenarnya dia lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Ada juga pengarah yang merupakan penulis skrip, charge bayaran skrip sampai 45,000 50,000. Di Malaysia sangat sedikit lah kalau bayaran tersebut. Namun begitu ramai penulis skrip yang menjadikan kerjaya sebagai penulisan skrip ini sebagai kerjaya tetap mereka. Ya. Untung rugi buat filem. Ya, macam saya sebutkan tadi, risiko buat filem ni sangat tinggi. Siapa yang belajar tentang filem memang sedar risiko ini. So kita lihat bahawa untung filem rekod semasa ketika saya menyiapkan nota ini, KL Gangster tinggi. Namun sekarang ni rekod telah menjadi sebanyak 40 lebih juta, iaitu filem Munafik. 40 berapa juta saya lupa. Kemudian kita ada filem Hantu Kak Limah, Hantu Kak Limah yang berjaya mengutip hampir 40 juta ya, dengan kos yang agak rendah ya. So namun begitu tak banyak filem-filem yang bernasib baik di pasaran. Banyak filem-filem yang gagal ya, melabur 1 juta ya, ada yang kutipan tak sampai 100,000. So risiko filem ini memang sangat tinggi. Namun begitu kalau kita lihat dari aspek positif, ada filem-filem yang berjaya. So formula filem yang berjaya, filem yang tidak berjaya ni boleh kita bincangkan. Boleh kita bincang apakah faktor-faktor kejayaan sebuah filem. Nanti kalau anda belajar pemasaran karya, kita akan bincangkan. Namun begitu saya ingin maklumkan kepada anda bahawa bisnes ataupun showbiz dalam filem ini memang sangat berisiko tinggi. Sebab lepas anda melabur 500 hingga 1 juta ringgit untuk menghasilkan filem, kutipan yang anda perolehi mungkin 6 bulan, setahun kemudian. Itu pun kalau anda bernasib baik, anda boleh dapat balik duit anda. Dan anda bernasib baik lagi, anda mungkin boleh untung. Contohnya Mal Tote dengan kos 400,000, 300-400,000, dia kutip 7 juta. Itu satu
satu pencapaian yang baik lah ya, 7 juta. So dah 7 juta mungkin dia dapat dalam 2 juta lebih kot ya, sebab keuntungan Astro ni saya dengar 30-70. So producer akan dapat 30%. Tapi dengan 400,000 siapa nak bagi keuntungan atau pulangan sebanyak 2 atau 3 juta. Dan begitu itu dari segi aspek positif ya. Dari segi aspek yang negatif macam saya sebut tadi, risiko dia masih lagi ada ya, sangat tinggi juga. So bayar pengarah filem drama, filem 30 hingga 70 ribu ini anggaran lagi ya. Sekarang ni ada yang mendapat bayaran sampai 300,000 ada juga. 300,000, 150,000, 200,000 ada ya. So ada juga drama 5,000 hingga 10,000, ada juga yang lebih itu. Ini cuma anggaran kasar sahaja ya, anggaran kasar sahaja. So bayaran pelakon filem drama ketika era-era zaman-zaman kegemilangan pada awal tahun 2000, ramai pelakon-pelakon dapat 120,000 ya. 50-70 ribu tu biasa ya, pelakon filem. Namun begitu bayaran-bayaran kemudian ada yang serendah RM3,000 saja untuk drama lah, untuk TV punya ada serendah RM3,000. Ada juga syarikat-syarikat produksi yang kadang-kala agak orang kata macam mana, agak menekan sikit pelakon-pelakon ni. Walaupun bayaran RTM kata mereka telah naik, namun bayaran kru, bayaran pelakon masih ditakut lama. So bayaran pelakon ni bagi pelakon-pelakon yang popular memang agak tinggi ya, sebab mereka boleh demand sedikit. So yang pelakon-pelakon baru ni memang agak rendah. So ini kadar anggaran saja. Kita boleh check lagi dan kita akan bincangkan lagi dalam topik masa akan. So ini dia bayaran juru kamera filem drama 6,000 hingga 20,000 ya. Ada yang lebih daripada 20,000. So bidang yang masih kurang adalah production designer, animator. Kalau anda berminat dalam bidang animasi, animator ni memang diperlukan sangatlah, sebab nak menghasilkan animasi ni perlukan juri animasi yang ramai. CGI artist ya, kita tahu bahawa CGI artist ni filem-filem di Malaysia ni sebab apa kita jarang menggunakan CGI walaupun ada sikit-sikit. Sekarang ni dengan ada dengan ada plug-in dan sebagainya, kos dia sangat tinggi sebab CGI artist tidak ramai ya. Pakar solikan khas dah makin bertambah. Kita dapat lihat selain daripada Ella Sandra ada ramai lagi yang boleh mampu buat kesan solikan khas. Yang paling penting adalah penulis skrip yang baik ya, penulis skrip yang baik. Sebab tanpa skrip filem susah dihasilkan ya, susah, memang tidak boleh dihasilkan lah. Kita perlukan skrip. Ini adalah contoh-contoh CGI artis bidang-bidang yang masih lagi diperlukan ya. Bagaimana mereka telah mengubah rumah yang ada menjadi rumah seperti rumah hantu. Ini dia CGI artis mereka buat ya. Contoh. Ini dia pembuat model zaman tahun 70-an ketika mereka membuat Star Wars ya. Star Wars dulu mereka menggunakan white modeler. White modeler kan. So ilustrator konsep artis melukis menggunakan background. Ini konsep artis. Yang mana kita buat background ya, lepas tu kita akan gunakan sebagai panduan lah ketika kita buat filem. Set designer yang rajin buat set ni sebenarnya dulunya adalah Datin Paduka Sumi Baba. Kalau dia buat filem dia akan buat set ya, set. Memang filem-filem juga perlukan set sebenarnya, ada banyak juga filem-filem besar yang buat set ni mahal sebenarnya ya. Sekarang kita ada green screen, buat set di depan saja, lepas tu green screen kita tambah di komputer. Ini special effect supervisor, kita boleh lihat sini. Ini mereka buat kita panggil stop motion ya, kita boleh nampak stop motion. Lepas tu ada SFX supervisor ketika rakaman mereka buat ya, ketika buat. SFX ni adalah biasanya dibuat ketika proses rakaman dilakukan. Ini SFX makeup. Kalau siapa masuk bidang tarian, ada juga mereka ajar tentang SFX makeup ni. Ya, bagaimana buat tangan terbakar, kecederaan, buat zombie, ya. Soundman, satu bidang yang sangat mahal, bukan mahal apa, sangat penting. Sebab tanpa bunyi yang bagus, memang problem. Saya pernah syuting satu dokumentari, sound problem, ya. Memang susah lah kalau you buat rakaman, you interview orang, tiba-tiba tak keluar pula rakaman tersebut. Ini satu benda yang ni. So kita perlukan soundman yang baik lah. So setiap orang memang dalam bidang ni boleh dianggap sebagai profesional. Ya, bidang kerja profesional sebab mereka kena tahu dan mereka pakar dalam bidang masing.
Kita perlukan cameraman. Semua orang boleh mengambil gambar sekarang ni dengan teknologi handphone. Tapi kita perlukan cameraman yang baik. Costume designer, ramai yang tidak menitik beratkan kostum ya, sebab kebanyakan filem-filem kita ni sebenarnya terutama yang bajet-bajet murah, biasanya mereka akan buat situasi semasa apa yang ada kita pakai. Namun kalau kita buat cerita-cerita epic kan, kita ataupun buat superhero, contohnya costume designer ni memang sangat penting. Stuntman, Malaysia sudah ada stuntman juga ya, ramai juga filem-filem yang filem-filem aksi menggunakan stuntman tempatan. Saya masih ingat lagi ada beberapa filem yang dihasilkan Metroval menggunakan stuntman dari Thailand. Ada juga yang menggunakan stuntman dari Hong Kong ya. Tapi kita sendiri sekarang ada stuntman sendiri di Malaysia yang pelakon-pelakon laga aksi. So itu sahaja untuk industri kuliah kita, untuk industri filem. Dia ringkas saja. So maklumat-maklumat yang ada dalam ini kita akan bincangkan lebih lanjut dan lebih latest lagi dalam subjek pemasaran karya. So jaga diri, jaga peribadi, terus fokus. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.